Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi kita di dalam pengajian Adz-Dzakhirah Al-Musharrafah. Di pengajian yang lalu kita mengambil sedikit sebanyak tentang malaikatullah, malak. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang Allah hantarkan, yang Allah utuskan untuk bersama-sama dengan Bani Adam. Semoga kita ini insya-Allah disenangi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang duduk bersama dengan Bani Adam dan manusia ini bukan yang banyak itu syaitan dan jin, tetapi yang banyak bersama dengan Bani Adam dan manusia ini ialah dari kalangan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian riwayat bila dikumpulkan lebih kurang ada 70 malaikat yang bersama setiap hari bersama dengan Bani Adam, manusia. Al-Imam Suyuti juga menyebutkan bahawasanya boleh jadi di sebahagian hal dan keadaan yang bersama dengan Bani Adam dan seorang manusia itu boleh jadi kadang-kadang di sebahagian keadaan boleh sampai 200 malaikat. Subhanallah, kerana setiap malaikat Allah Subhanahu wa taala mempunyai tugas-tugas yang berlainan yang insya-Allah pada suatu hari, pada kesempatan yang akan datang kita ceritakan bagaimana Allah aturkan kerja-kerja mereka, dan kita lihat bagaimana kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang dihiasi, yang dipenuhi dengan makhluk yang mulia ini, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Imam Suyuti ada menulis pengarang kitab tentang malaikat ini, insya-Allah bagi mereka yang berkesempatan untuk membeli dan juga mengkajinya, insya-Allah. Tapi pada kali ini insya-Allah kita ingin menyebutkan sedikit sebanyak tentang kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang mukallafin. Kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala ini ialah suatu panduan yang Allah turunkan, manual, dan Allah utuskan bersama para rasulnya sebagai rujukan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah sifat kalam Allah Subhanahu wa taala yang daripadanya keluar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, ikhbar dan juga insya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alaqah kaitan manusia, makhluk al-mukallafin yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yang mengkaitkan ataupun yang menghubungkan antara kedua alam ini ataupun kedua makhluk dan juga khalik itu ialah perantaraan kitabnya. Dan yang mentatbikkan, yang mempraktiskan itu ialah rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang kita akan ceritakan pada pengajian akan datang, insya-Allah. Jadi kitab-kitab ini ialah bagaimana kita mendengar dan juga kita mengetahui apa yang Allah ingin daripada kita. Sentiasa kita dengan Allah, kita mengucapkan kepada Allah, kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah, kita banyak utarakan apa yang kita ingin. Tetapi bilakah kita berfikir apakah yang Allah ingin dari kita? Daripada manakah kita mengambil ingin tahu daripada apa yang Allah ingin dari kita? Itu daripada Quran, daripada kitab-kitab yang Allah turunkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengambil terus pengajian kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah Taala telah menurunkan dari langit kitab-kitab yang wajib diyakini bahawa kandungannya itu perkara yang hak dan benar. Itu ada 4. Allah turunkan daripada kitab, daripada langit. Makna daripada langit ini bukanlah pada langit ini, yakni kerana langit ini ada 2 makna. Makna yang hissi, makna yang dapat kita lihat dengan panca indera, iaitu atas. Ada langit bermakna langit maknawi, iaitu dari segi direction, dari segi arah manusia, yang mana makhluk ini diciptakan daripada mesti menduduki suatu hayyiz, dari suatu keadaan dan juga tempat. Cawan ini kalau tidak ada, kita tidak tahu arah atas, bawah dan juga kanan dan juga tepi. Kalau sekarang ini cawan begini, maka kita tahu arah atasnya, arah bawahnya, arah kanan dan arah kiri. Tetapi kalau cawan ini tidak ada, maka tidak ada arah kanan, kiri, atas dan juga bawah. Jadi begitulah makna atas. Jadi sebab itu dikatakan diturunkan dari langit, yakni segala apa yang di atas dipanggil langit dalam bahasa Arab, dipanggil sama. Jadi
Diturun dari langit bermakna yang diturunkan yang mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu akidah kita Allah itu tidak bertempat. Kenapa? Kerana tempat itu makhluk. Bagaimana makhluk ini boleh dihajatkan? Bagaimana Allah berhajat kepada makhluk sebelum dijadikan tempat? Di manakah Allah Subhanahu wa taala? Itu akidah yang batil yang mengatakan Allah itu bertempat, akidah yang sesat. Yang keluar daripada bukan hanya daripada nas Quran dan hadis, bahkan keluar daripada logik akal manusia. Bagaimana Tuhan yang menciptakan sesuatu tiba-tiba berhajat kepada sesuatu yang diciptakan. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab-kitab ini yang wajib kita yakini ianya hak yang benar. Kerana ia datangnya daripada Tuhan yang menciptakan. Bukan datang daripada makhluk yang lain. Makhluk dengan makhluk yang lain pun kita tidak setuju. Kalau kita ini dengan dia buka kedai, kita buka kedai, kita tak setuju dia itu lebih bagus daripada kita kalau ianya benda yang kita jual kontennya sama. Sebab apa? Sebab makhluk dengan makhluk mesti ada tandingan, mesti ada perkara yang kita berlumba dengannya. Jadi sebab itu bagaimana boleh kita mengambil falsafah fahaman orang lain untuk kita terapkan untuk dalam kehidupan diri kita, sedangkan itu ialah makhluk seperti kita. Tetapi apa yang Allah turunkan itu ialah daripada Tuhan yang Maha mengetahui makhluk itu yang Allah yang Dia sendiri ciptakan. Baik, nama kitab-kitab yang wajib kita ketahui itu ada 4. 6. Yang pertama Taurah. Yang pertama Zabur sepatutnya. Ataupun Taurah, Injil, Zabur dan Al-Quran. Baik. Dan Taurat itu kita sudah tahu bahawasanya yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu dipanggil Taurah. Nabi Musa alaihissalam ada kitab bernama Taurah, diturunkan di dalamnya itu banyak hukum hakam yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada Bani Israel ketika itu. Yang kedua ialah Injil. Injil ini ialah kalau bahasa sekarang Bible lah. Tetapi Bible sekarang ini kita tak namakan Bible kerana apa? Kerana di dalamnya itu penuh banyak perubahan. Banyak ubah, banyak tangan-tangan manusia. Sampaikan Injil ni ada banyak versi ya. Setiap kabilah daripada kalangan Nasrani pun ada, Kristian ada versi ni, ada versi itu. Setiap kali baru sekarang ini pun kita dengar terjumpa Injil yang paling asli sekali. Tiba-tiba di negara lain ada jumpa Injil yang paling asli yang lain. La ilaha illallah. Itu semuanya itu sudah yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran. Mereka ini yaftaril kadhib. Mereka ini menipu, mendusta ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga ialah Zabur. Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir diturunkan Al-Quran ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mana Al-Quran ini dalam bahasa Arab bukanlah daripada asal kalimat qara'ah, bukan. Al-Quran kalau qara'ah membaca, yaqra'u membaca, bukan. Masdarnya qira'ah, bukan Al-Quran itu daripada asal kalimat qara'ah, bukan. Al-Quran ini nama kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Macam Injil diturunkan kepada Nabi Isa, namanya itu Injil, begitulah juga Al-Quran itu nama kepada kitab yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW. Begitulah kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Al-Quran bukanlah asal kalimat daripada qara'ah, bahkan ia adalah nama kitab yang diturunkan ke atas Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Perbezaan antara kitab-kitab terdahulu dengan kitab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran, ialah nabi-nabi terdahulu apabila diturunkan Al-Quran ataupun diturunkan kitab-kitab ataupun lauh, papan-papan, diturunkan, tetapi ia adalah suatu taklimat. Jadi taklimat ini kadang-kadang ianya bukanlah mukjizat. Kalau kita lihat Nabi Musa alaihissalam, kitab yang diturunkan ke atas beliau ialah Taurah, tetapi mukjizatnya lain. Mukjizatnya ialah tongkat, mukjizatnya ialah tangan yang bercahaya. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, kitabnya itu ialah Injil. Nabi Musa itu Taurah, Nabi Musa Taurah, mukjizatnya lain. Nabi Isa alaihissalam Injil kitabnya, mukjizatnya itu menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang berpenyakit yang melarat, sopak, buta dan sebagainya. Berlainan kitab dan juga mukjizat. Nabi Daud alaihissalam
kitabnya itu tahu Zabur, tetapi mukjizatnya itu lain. Mukjizatnya boleh melembutkan besi, suara yang merdu sehingga bertasbih bersama-samanya burung-burung dan gunung ganak. Berlainan kitab dan juga mukjizat. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu ialah kitab, Al-Quran itu ialah panduan, Al-Quran itu ialah mukjizat. Dikumpulkan kedua-duanya itu pada satu. Jadi yang kita baca, yang kita pegang itu Al-Quran itu ialah peninggalan daripada kesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Quran itulah maklum manual daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itulah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mukjizat ini mencabar kemampuan orang-orang, mencabar apa yang boleh kamu datangkan daripada isi Al-Quran ini, sama ada cara susunnya kalimat dan huruf, ataupun fakta yang ada di dalamnya, atau maklumat yang ada di dalamnya. Allah mencabar. Itu makna mukjizah. Mukjizah daripada kalimat a'jaza, menjadikan seseorang itu kalah dalam cabaran, dalam pertandingan. I'jaz, ajiz, tak larat. Jadi sifat mukjizat ini ialah mencabar Bani Adam, mencabar manusia, mencabar makhluk untuk mendatangkan seumpamanya. Sebab itu tongkat Nabi Musa sampaikan pensihir Firaun, mereka give up kerana tak boleh nak datangkan seperti mana Nabi Musa datangkan. Begitu juga umat Nabi Isa AS tak dapat nak datangkan seperti mana yang telah dilakukan mukjizatnya Nabi Isa, iaitu menghidupkan yang mati. Tak dapat, kerana itu mukjizat, tak boleh nak tandingi, tak boleh nak dicabari. Al-Quran begitu juga, wahai penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Al-Quran, susunan kalimat dan hurufnya, fakta yang ada di dalamnya, maklumat yang disampaikan dalamnya, sama ada yang dahulu, yang akan datang, yang nampak, yang tidak nampak, Allah cabar makhluk-makhluknya untuk mendatangkan sepeumpamanya. Subhanahu ta'ala. Jadi begitulah bagaimana kita ini, untungnya kita ini mendapat ataupun bersama dengan Al-Quran. Orang yang memutuskan dirinya dengan Al-Quran sama sahaja memutuskan dirinya dengan kehidupan dia. Sebab Al-Quran inilah kehidupan, Al-Quran inilah mukjizat yang sesiapa yang membacanya akan bahagia. Sehingga kan ulama mengatakan, satu hari aku tak baca Al-Quran, maka segala urusan aku itu tidak tercapai. Ramai ulama mengatakan begitu, ulama hadis, ulama fiqh. Hari yang aku baca Al-Quran, hari itu aku termudah urusan-urusanku. Jadi insya-Allah bagaimana kita menanamkan azam dan niat kita untuk memperbaiki semula silaturrahim kita dengan kitab Allah ini, Al-Quran Al-Karim. Jadi insya-Allah semoga apa yang dapat kita dengar ini dapat kita perbaiki, dapat kita hayati, dapat kita mulakan semula azam dan niat kita ke arah kebaikan. Bertemu lagi kita insya-Allah pada pengajian yang akan datang. Semoga Allah berkati waktu kita nanti insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.